الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wal muslimin bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ayat apa malam ni? Oh. Berapa? 79. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah faman tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Sadaqallahul azim. Firman Allah, apa juga kebaikan nikmat, kesenangan yang engkau dapati, maka ia adalah dari Allah. Dan apa juga bencana yang menimpamu, maka ia adalah dari kesalahanmu sendiri. Dan kami telah mengutus engkau, wahai Muhammad, kepada seluruh umat manusia sebagai seorang rasul yang membawa rahmat. Dan cukuplah Allah menjadi saksi yang membuktikan kebenaran hakikat ini. Dan sesiapa yang taat kepada rasul, maka sesungguhnya ia taat kepada Allah. Dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka janganlah engkau berduka cita, wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka daripada melakukan kesalahan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, merafak syukur kita kepada Allah. Malam ini kita menyambung ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ayat 79-80 surah An-Nisa. Ayat ini biasa kita dengar pada ungkapan orang cakap. Orang kata biasanya yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita sendiri. Ini perkataan. Perkataan ini yang Allah Ta'ala sebut, ma asabaka min musibatin famin Allah. Apa-apa juga benda baik, ma asabaka min hasanah, apa-apa benda baik itu daripada Allah, yang buruk daripada diri sendiri. Di sini kita kena memahami beberapa perkara daripada sudut pandangan ulama ahlu sunnah wal jemaah. Sebab kenapa? Kalau kita tengok tuan-tuan, ayat Quran kata, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, katakan wahai Muhammad, aku berlindung daripada kegelapan malam. Itu Allah Ta'ala sebut. Lepas tu min syarri ma khalaq, dan daripada syarri. Syarri ni maknanya kejahatan yang Allah jadikan. Kalau kita tengok tuan-tuan, ayat tadi tu Allah yang jadikan baik, dan dalam masa yang sama Allah juga yang jadikan buruk tu.
jahat tu pun Allah jadikan, baik tu pun Allah. Tapi dalam ayat yang kita baca ni, apa yang menimpa engkau benda baik daripada Allah, apa yang menimpa kamu benda tak baik daripada diri. Tu nak fahamnya macam mana tu, kan? Nak faham benda tu macam mana? Sebab perkara ni kita kena faham. Baik buruk tu Allah Ta'ala jadikan. Tapi dalam ayat ni, mana benda baik tu daripada Allah, benda tak baik daripada diri sendiri. Kena faham mengikut pandangan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Seolah-olah ayat yang dua tadi tu bertentangan. Seolah-olah, kan? Baik tu Allah jadikan, buruk pun Allah Ta'ala jadikan. Dalam satu bab yang lain pula Allah kata yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada sendiri-sendiri, kan? Seolah-olah dua ayat tu dia macam belaga. Padahal dua-dua tu ayat Al-Quran. Jadi nak faham tu macam mana? Jadi tuan-tuan, saya bacakan sedikit teks yang diulas oleh ulama, ya. Teks yang dinyatakan oleh ulama tu hak macam mana yang Quran kata begitu. Maka dia kata apa? Dia kata kullu syai'in min indillah. Ni kata siapa? Dalam kitab tafsir Munir, kitab tafsir Al-Munir, almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebut kullu syai'in min indillah. Semua tu datang daripada Allah, baik buruk. Daripada sudut mana? Innahu khaliqul asya. Yang semua tu datang daripada Allah. Kenapa? Sebab dia, yakni Allah, yang menjadikan sesuatu tu. Yang jadikan sesuatu tu baik tu Allah, yang jadikan sesuatu buruk tu pun Allah. Kenapa? Sebab dia yang jadikan benda tu. Yang jadikan malam tu Allah, yang jadikan siang tu pun dia yang jadikan. Wa wadi'un nazami was-sunan, dan dia juga yang menciptakan peraturan dia dan sunnah-sunnah dia. Maknanya benda tu berlaku itu semua peraturan Allah Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ma yusibul insan min su'i wa syarri, apa-apa yang menimpa manusia daripada benda jahat dan buruk itu, kenapa berlaku? Yakunu bitaksiri minhu fi ma'rifati sunan wal asbab. Kerana apa? Kerana lemahnya manusia dalam mengetahui sunnah Allah dan sebab musabab. Kita ni, kita tak tahu ketetapan Allah Ta'ala kepada kita. Maka kita ni lemah dalam mengetahui sunnah-sunnah yang Allah Ta'ala tetapkan dan sebab musabab. Jadi sebab itu kita selalu menisbahkan yang baik itu di sisi Allah, yang buruk itu di sisi kita. Kenapa? Sebab kita ni tak cukup ilmu, ataupun kita ni kekurangan, ataupun kita ini lemah dalam mengetahui sunnah-sunnah dan juga sebab musabab. Kita ni tahu bila benda tu jadi. Masa tak jadi kita tak tahu. Kan? Tuan-tuan tahu ke yang tuan-tuan ni nak dilahirkan jadi lelaki? Tak tahu. Kenapa? Tapi dalam azali Allah Ta'ala tu dia yang tetapkan. Dalam hadis kata seseorang itu kalau dia dah ada dekat rahim ibu, benih dia tu masa 40 hari jadi darah, 40 hari jadi daging, 40 hari jadi orang. Kemudian ditiupkan roh. Masa tu ditetapkan dia bahagia ke tak bahagia, hidup ke mati. Kan? Kita tahu tak masa tu? Kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, ilmu tentang pergerakan, perubahan sunnatullah itu di sisi Allah sejak azali. Kita ni tahu bila? Tahunya bila berlaku depan mata. Jadi bila tahu depan mata, memberi arti
kita ni lemah daripada mengetahui hakikat sesuatu secara menyeluruh. Kita tak tahu kecuali sebab benda tu berlaku. Contoh, kita tidur pagi. Bang subuh tak bangun. Contoh nak kata tu takdir ke bukan tu? Orang tanya kenapa lambat bangun? Dah takdir Allah Ta'ala. Kan? Benda tu berlaku setelah benda tu kita tahu setelah tapi sebelum benda tu berlaku, adakah dalam ilmu kita? Tak. Benda tu tak dalam ilmu kita. Jadi kita tak boleh nak bagi alasan begitu. Kenapa? Tengok masa tidur lewat ke, ataupun masa kita tidur ni kita tak jaga untuk bangun malam. Dari benda-benda ni, benda yang berlaku barulah kita tahu. Sebab itu bila kita tak tahu benda yang belum berlaku, kita tak boleh nak nisbahkan benda yang tak elok tu kepada Allah. Kita nisbah kepada diri kita. Itulah ulama kata, apa-apa yang menimpa manusia itu daripada benda jahat dan juga tak elok, maka kerana lemahnya manusia dalam mengetahui tentang sunnah Allah dan juga sebab musabab. Kita tak tahu. Jadi tuan-tuan, dia kata begini. Ayat Quran tu kata, dalam ayat tadi, dia kata Allah Ta'ala yang menjadikan benda baik. Memang segala perkara itu atas pengetahuan Allah dalam bab menjadikan perkara tersebut. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Contoh, orang perempuan tu mengandung. Keinginan dia nak anak lelaki. Kan? Allah bagi anak perempuan. Dia nak anak lelaki, Allah Ta'ala bagi anak perempuan. Kita ada keinginan tapi benda tu belum confirm. Bila dah keluar tu baru tahu itulah anak perempuan. Jadi maknanya kehendak siapa tadi? Kehendak kita nak lelaki, tiba-tiba jadi perempuan. Kehendak siapa tu? Benda tu dalam ilmu siapa? Ilmu Allah Ta'ala. Kenapa? Dia yang mengaturkan. Dia mengaturkan daripada tak ada kepada. Semua dalam ilmu dia. Bukan dalam ilmu kita. Walaupun itu kita nak sesuatu tapi tak mengikut apa yang kita nak. Jadi bila berlaku perkara tersebut, maknanya keluarlah anak perempuan, hati kita ni tak boleh rasa tak suka. Tak boleh. Kenapa? Sebab perkara itu dalam perancangan Allah. Tak boleh suka. Tak boleh tak suka. Bila kita tak suka, maknanya siapa yang buruk kat situ? Yang buruk siapa? Kita lah. Kan? Yang buruk perangai kita. Sebab tu nisbah benda buruk dinisbahkan kepada kita, tidak kepada Allah. Kenapa? Sebab kita tak tahu sebab musabab sebelum perkara itu berlaku. Jadi daripada sudut pandangan ulama, berdasarkan kepada ayat ni, maka kita kena bersangka baik kepada Allah. Bersangka baik. Satu. Bersangka baik macam mana? Contoh, tuan-tuan tengok, orang tu pada zahir mata kita, dia tu jahat. Dia tu jahat. Boleh tak kita hukumkan dia ni mati kafir dia ni. Kita tengok dia tu jahat, ini mati kafir ni jadi macam ni. Kan? Boleh atau tidak gitu? Tak boleh. Kenapa? Kita tak tahu ahwal penghujung dia. Jadi artinya, nampak mata kita zahir, kita tak boleh hukum dia terus. Sebab kenapa? Kita tak tahu hakikat kesudahan dia. Itu dalam ilmu, mata kita tengok buruk, tapi hakikat Allah Ta'ala nak jadikan dia baik. Jadi daripada sudut itu, kita kena pandang baik sesuatu perkara. Kena sangka baik. Kan? Kita duk tengok dia ni degil betul, masjid pun tak pergi. Sangka baiknya macam mana? Mungkin bila dah tua agaknya dia pergi. Kan? Mungkin besok dah ada gaut baru dia pergi. Masa tengah sihat tak nak. Sangka baik. Kita kena sangka baik. Dan kita juga kena sangka mengharap. Satu, sangka baik. Nombor dua, mengharap. Duk tengok orang yang baik, rajin pergi masjid. Maka kita harap-harap dengan Allah Ta'ala. Yang dia pergi itu Allah Ta'ala terima.
Takut-takut amal baik dia tu Allah Ta'ala tolak. Tu. Jadi dalam bab ni mengajar kepada kita satu prinsip dalam pegangan ahlu sunnah, mengharap dan juga bersangka baik. Baik buruk tu datang daripada Allah. Cuma kita tak menisbahkan suatu benda yang buruk kepada Allah banyak kepada kita sebab kita tak tahu hakikat sesuatu. Kita tak tahu. Cuma kita pandang yang zahir. Itu datang satu konsep ataupun datang satu formula dalam kaedah fiqh, qawaid fiqh, nahnu nahkum bizzawahir. Kita ni kalau nak hukum sesuatu, kita kena pandang yang zahir. Yang dalam kita tak nampak. Zahir je kita nampak. Nampak orang tu semayang, nampak orang tu puasa, nampak orang tu mengucap, maka kita kata dia tu Islam. Kita kata tu Islam. Sebab kenapa? Dalam hatinya kita tak nampak. Kita tengok yang zahir sahaja. Jangan pula kita kata tengok orang ni muka je senyum tapi hati belum tentu lagi. Hak soal hati serah ke Allah Ta'ala. Jangan kita bersoal. Kan? Sebab tak nampak. Kalaulah kita nampak soal hati, artinya Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Nabi lama dah kena bunuh. Kalau soal hati ni diambil kira, maknanya kita nampak, maka Abdullah bin Ubay lama dah kena bunuh zaman Nabi. Abdullah bin Ubay dulu, masa dia hidup, bahkan ada ayat Quran, bahkan ada dalam sejarah, sahabat minta izin dengan Nabi nak bunuh dia. Sayyidina Umar nak minta bunuh dia. Bila Sayyidina Umar minta nak bunuh dia, anak Abdullah bin Ubay kata, kalau kau nak bunuh bapa aku, biar aku sendiri bunuh. Jangan suruh orang lain. Kenapa? Sebab ayat Quran banyak cerita PL orang munafik. Tapi masalahnya, dia berlaku dalam hati. PL zahirnya nampak semayang lagi. Maka sebab itulah bila sahabat Nabi minta untuk bunuh Abdullah bin Ubay, Nabi kata apa? Dia kata, akrahu an atahaddasal Arab anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Tu. Aku kata jangan. Kenapa? Aku tak suka orang Arab nanti dia kata Muhammad bunuh sahabat dia. Itu dalam hadis Nabi sebut. Jadi artinya apa? Abdullah bin Ubay itu tidak dibunuh oleh Nabi. Kenapa? Sebab zahirnya dia semayang juga. Zahirnya dia wirid. Zahirnya dia semayang. Tapi hatinya kufur. Jadi Nabi tak bunuh dia, maka ambil hukum yang zahir. Sebab dalam hati tak nampak. Hak kita macam tu juga. Tengok orang zahirnya semayang, kita ikut. Maknanya kita kata dia Islam. Tak boleh kata orang ni, tak boleh yang dalam hati ni kita tak nampak, maka kita serah kepada Allah. Itu konsep Islam. Nahnu nahkum bizzawahir. Kita menghukum ikut yang zahir. Itu kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kita tak boleh nak menuduh sembarangan kecuali ada bukti. Kecuali ada bukti. Sebab itu kata Imam Malik kata, dia kata seorang hakim apabila dia menghakimi apa-apa juga masalah dan kes, dia tidak boleh menjatuhkan kes itu berdasarkan ilmu dia. Saya ulang balik tuan-tuan. Kenyataan hak Nabi itu tak bunuh Abdullah bin Ubay diambil oleh para ulama. Antaranya yang kata Imam Malik, seorang hakim tak boleh jatuhkan hukuman kepada pesalah berdasarkan ilmu dia. Macam mana? Betul tak betul tu? Seorang hakim tak boleh menjatuhkan hukuman kepada pesalah berdasarkan ilmu dia. Betul tak betul tu? Betul bang? Itu dia. Imam Malik kata seorang hakim tak boleh menjatuhkan hukuman berdasarkan ilmunya. Kenapa? Sebab nak jatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi. Bukti dan saksi. Bukan kerana ilmu seorang hakim. Mesti ada bukti, ada saksi. Kalau bukti tak ada, saksi tak ada,
Tak boleh. Walaupun Allah takdirkan yang nama hakim tu dibuka hijab. Datang seorang pencuri kena tangkap, maka mengikut ilmu dia nampak memang dia ni. Memang dia yang mencuri. Saksi tak ada, pengakuan pun tidak ada. Kalaulah hakim itu menjatuhkan kesalahan itu berdasarkan pandangan dia tu yang Allah Ta'ala buka, agak-agak jadi apa? Juri kata hakim gila. Kan? Juri akan kata hakim gila. Kenapa? Sebab bukti tak ada, saksi tak ada. Tu artinya berdasarkan ia kena ambil hukum yang zahir, bukti dengan saksi. Itu sebab kedudukan itu disebutkan oleh para ulama macam tu. Dia bukan suka-suka. Apa? Apa dia? Oh gitu. Ada orang dia kata aku ni dah ditakdirkan jahat. Nak buat lagu mana? Sebab tu aku memang tak pergi kuliah. Sebab aku ni memang jahat. Kan? Okey tuan-tuan. Nak sebutkan begini tuan-tuan Tuan-tuan tengok dua hujah saya bagi. Pertama, orang sembahyang dia mesti baca Fatihah. Dalam Fatihah disebut ihdinas siratal mustaqim. Dia Islam dah, tapi dia baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kau tunjukkan aku jalan yang lurus. Itu menunjukkan apa? Kita kena usaha ikhtiar. Minta petunjuk kita minta dengan Allah. Maknanya kita kena ada usaha ikhtiar. Satu. Dua, masa sembahyang subuh kita baca Allahumma hdini fiman, ya Allah berikan aku hidayah sebagaimana orang yang telah Engkau berikan hidayah. Jadi maknanya itu kita minta, bermakna kena berusaha. Kita tak boleh beriktikad macam tadi tu, aku dah takdir macam ni, Jabariyah. Itu pemahaman Jabariyah, berserah diri tanpa ada usaha ikhtiar. Maka kita kena berusaha. Sebab itu dihukumkan orang tu kalau nak kata aku ni dah takdir lagu ni macam mana? Hukum belajar tu wajib, bukannya sunat. Hukum belajar tu wajib, bukannya sunat. Wajib tu apa benda? Wajib tu memberi arti yusabu bi fi'lihi wa yu'aqibu tarkuhu. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Jadi maknanya belajar tu wajib, artinya belajar tu dapat pahala, tak belajar dapat dosa. Jadi maknanya kita tak boleh nak kata dah takdir aku ni jahat, lagu mana? Belajar dah ke belum? Kan? Bermakna kalau dia tak belajar, bermakna dia meninggalkan satu kewajipan. Dalam keadaan macam tu dia tak berasa bersalah pula dia tu berdosa. Kan? Tuan-tuan kalau kita tak tahu tentang hukum hakam yang sepatutnya benda tu wajib, tiba-tiba kita tak tahu. Tak tahu pada benda yang wajib hukumnya berdosa. Berdosa tu dapat dosa lah. Bermakna dia rasa bersalah tak bersalah. Jadi orang yang berkata dah takdir lagu mana, dia tu sebenarnya tak betul. Perkataan dia tu tak betul sebab tidak melaksanakan kewajipan. Tu boleh faham? Jadi mana perkataan tu perkataan yang salah. Itu dua benda yang biasa kita semayang, kita sebut dalam Fatihah dan juga sebut dalam doa kunut. Sebagai hujah kita minta. Bermakna hidayah ni kena minta. Memang Allah Ta'ala bagi. Kemudian dah dapat tu pula kena jaga. Dalil jaga macam mana? Tuan-tuan tengok Nabi diajar oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Ni ayat ni Allah turunkan dalam surah Ali Imran mengajar Nabi supaya baca ayat ni. Apa Nabi baca? Rabbana, wahai Tuhanku, la tuzigh qulubana, jangan kau bengkokkan selewengkan hati kami ba'da is hadaitana. Dah dapat petunjuk tu, jangan sampai bengkok. Maknanya supaya istiqamah. Belajar tu wajib, dah dapat ilmu, dah dapat hidayah, kena jaga hidayah tu. Tak boleh tiba-tiba kata aku ni jahat sebab memang dah takdir jahat, nak buat lagu mana? Kan? Tu. Kan tuan-tuan tengok dalam apa ni?
Dalam surah juzuk 30 tu, kan ada dalam surah Al-Mulk. Apa surah? Al-Mulk. Ada ayat bunyi dia macam ni tuan-tuan. Surah Al-Mulk tu, ayat bunyi begini. Dia kata, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Ni ayat ke-8 surah Al-Mulk. Tetekala orang yang ditakdirkan masuk dalam neraka ni dibaling dalam neraka, tapi sebelum dibalik tu sa'alahum khazanatuha, tukang jaga neraka tu tanya, alam ya'tikum nazir, dulu kau dekat dunia ada tak orang datang beri peringatan? Dulu dekat dunia Nabi datang tak? Dulu kat dunia kuliah ada tak? Dulu kat dunia ustaz datang tak? Itu lebih kurang gitu tuan-tuan. Maka mereka jawab, qalu bala, ya dulu datang. Qad ja'ana nadhir, datang peringatan. Fakazzabna, tapi kami mendustakan. Serupalah tadi, engkau kata engkau ni dah takdir jadi apa? Jahat. Belajar dah ke belum? Kan? Dulu ustaz datang, kau datang tak datang? Mana boleh duk berserah begitu? Secara jabariah. Kan? Nah, itu ayat ni Allah Ta'ala tanya dulu. Walaupun takdirnya tadi untuk mengaku dia jahat, Allah takdirkan masuk dalam neraka, tapi adilnya Allah Ta'ala belum pada nak masuk neraka tu, Allah tanya dulu, dulu ustaz datang tak kampung kau bagi kuliah? Nak cakap macam mana? Sekali tengok dekat skrin TV akhirat, tuan-tuan, bukan TV sekarang. Hari akhirat tengok-tengok, adalah Ustaz Ghazali datang minggu kedua tiap bulan. Kan? Sekali tengok pula gambar orang yang kena tanya. Ada juga, aku lalu depan masjid tak singgah. Nak macam mana tuan-tuan? Nak kata tak boleh, nak kata apa orang kata? Tak ada dah. Sebab masing-masing kan besok tengok filem masing-masing. Quran kata yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ayat 40 surah An-Naba juzuk 30. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Di hari kiamat besok tiap-tiap seorang akan tengok apa yang tangan kaki dia buat. Maknanya kita tengok kita punya filem. Maka Allah Ta'ala tayangkan semula. Ada tak kuliah? Sekali-sekali tengok ada. Lepas tu tengok gambar orang duk tanya tu. Kan? Sekali tengok lalu masjid tak singgah. Nak cakap macam mana tuan-tuan? Tu. Sebab tu kena ada usaha ikhtiar. Kena belajar. Wajib hukumnya. Tak boleh bagi ke alasan dia kata dah memang tak dia aku lagu ni. Mana boleh? Kan? Soalnya, kalau orang tanya kepada kita, aku dah takdir lagu macam ni. Tanya balik, kau tahu tak dekat azali, Allah Ta'ala tu, dekat Lauh Mahfuz, tetapkan kau ni macam ni ke macam mana? Kan? Adakah Allah Ta'ala tetapkan kamu ni jadi apa? Jadi jahat? Dekat azali, dekat Lauh Mahfuz tu dah memang tetap jadi jahat. Confirm memang tak ada jawabnya. Kan? Jadi persoalannya Allah kata begini, la yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Engkau jangan tanya apa yang Allah buat, engkau yang akan kena tanya. Jadi maknanya ketetapan Allah Ta'ala kepada manusia tu tak payah kita tanya. Sebab itu dah memang kerja Allah. Kita yang akan kena tanya. Besok Allah tanya, kau datang kuliah tak datang kuliah? Kan? Masjid ada. Lalu depan masjid, tapi tak singgah. Agak-agak jawapannya apa? Tak boleh nak jawab. Kan? Jawab kat kedai kata, aku dah memang tak ada lagu ni, nak bawa macam mana? Kan? Cuba tanya balik, kau makan ni, cakap, makan tu tak payah ambil. Air nasi masuk dalam mulut. Boleh tak? Boleh tak macam tu? Tuan-tuan faham tak istilah saya? Kan? Maksud saya, kan kalau kita nak kenyang, boleh ke kita cakap nasi kau masuk kat mulut aku? Tak payah ambil. Boleh tak? Maknanya nak kenyang kena ada usaha. Masak dulu nasi, masak dulu beras, jadi nasi, ambil baru masuk kat mulut, barulah kenyang. Nak sebut kenyang tu kena ada usaha. Nak sebut jahat tak jahat tu kena ada usaha. Kalau dia kata aku ni dah tak ada jahat, dulu kau belajar jahat lah. Sebab cerita dulu. Kan? Artinya, tuan-tuan, usaha ikhtiar kena ada. Sebab tu dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah,
kena ada usaha dan ikhtiar. Doa kena ada. Tak boleh kata aku ni dah memang macam ni, nak buat macam mana? Tak boleh. Boleh faham tak? Itu simple aja. Tapi memang selalu orang macam tu. Dia cari alasan. Cari alasan. Kadang-kadang isteri kita pun macam tu. Kan? Isteri kita bila ditanya kenapa? Labis kaya ngono. Kan gitu tuan-tuan. Tahu ibu-ibu Bugis kaya ngono tu. Tapi orang sini tuan-tuan bukan Jawa, Bugis. Dah begitu, main serah gitu je. Usaha ikhtiar tak ada. Kita kena ada usaha ikhtiar, kena ada. Sebab itu dalam masalah bab usaha ikhtiar itu makhluk. Hakikat usaha ikhtiar berjaya tak berjaya itu Allah. Serah kepada Allah Taala. Sebab tu dalam ayat ni kita kena tengok betul-betul. Allah Taala kata jelas, ma asabakum min hasanatin fa min Allah. Mana benda yang baik tu Allah Taala. Wa ma asabakum min sayiatin fa min nafsik. Tapi yang mana tak elok tu datang daripada diri sendiri. Kenapa berlaku macam tu? Sebab kita tak tahu hakikat sesuatu yang Allah Taala takdirkan kepada kita. Tu kedudukannya. Jadi semuanya serah kepada Allah. Hidup dan mati serah kepada Allah. Jadi pemahaman konsep inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadat aku, sembahyang aku, hidup mati aku kerana Allah. Masa kita hidup, kita boleh senyum, menerima mati. Boleh senyum tak boleh senyum, bukan? Masa hidup kita boleh senyum, menerima hidup tu sebagai ciptaan Allah kepada kita. Tiba-tiba mati boleh senyum tak? Tuan-tuan tengok orang Gaza tu. Rumah habis, saudara mara mati dah. Makan tak ada, minum pun tak ada. Tapi bila tanya macam mana? Boleh alhamdulillah lagi. Boleh sebut alhamdulillah. Kalau kita nak sebut alhamdulillah tu payah. Semayang, lepas semayang tu pun nak sebut alhamdulillah payah. Itu bukan senang. Walaupun kadang-kadang pegang tasbih. Yang pergi masjid tu bawa tasbih kat kunci tuan-tuan. Tapi alhamdulillah pegang tasbih pun tak. Itu kadang-kadang begitu. Jadi bukan benda yang senang. Kena ada latihan dan usaha ikhtiar. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sambung balik tadi tuan-tuan ayat tadi. Allah Taala sebut seterusnya dalam ayat tu. Dia kata wa may yuti'illah, apa tadi disebut may yuti'ir rasula faqad ata Allah, ayat 80. Siapa-siapa taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah. Jadi kat sini ayat Quran kata nak taat kepada Allah mesti melalui Nabi. Kalau kita taat kepada Nabi barulah dikatakan taat kepada Allah. Tapi kalau taat tak melalui Nabi, dia tak akan sampai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kamu nak dapat kasih sayang Allah, kamu kena ikut Nabi. Jadi kena ikut Nabi. Kalau tak ikut Nabi, maka tak sampai. Tak sampai kepada Allah. Nabi itu contoh. Tapi nak ikut Nabi bukan satu benda yang senang. Cakap nak ikut Nabi ni senang, tapi nak betul-betul ikut bukan benda yang senang. Contoh mudah gini. Kita akhir zaman ni, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dekat Gaza kena bunuh. Tuan-tuan tengok, berapa negara yang tolong? Yang betul-betul tolong. Yang kita tengok dekat medsos, yang hantar tentera, yang hantar peluru. Berapa negara? Abang Haji? Yaman, satu lagi Algeria. Tu yang confirm tu, bersifat negara tu. Yaman, Algeria. Hak Saudi tu, Mesir, UAE, Jazirah tu, kan? Tak ada. Maknanya apa tuan-tuan? Kita duk tengok orang Islam ramai, negara Islam ramai, tapi saudara mati, nak tolong tak berani. Nak keluar kenyataan jelas. Tak sokong Amerika, tak berani. Besok Allah Ta'ala tanya tu dalam kubur tu,
Man rabbuka wa man ikhwanuka, tu ditanya. Siapa saudara kamu? Kita jawab beriman. Habis saudara kamu dibunuh tak tolong pun. Kan? Nah ni. Sebab tu dalam ayat ni kata, siapa taat Rasul, dia taat kepada Allah. Jadi maknanya Rasul yang suruh kita tolong saudara seagama. Tapi apa yang berlaku, walaupun kuasa ada, tak mampu nak tolong. Ini akhir zaman, tuan-tuan. Jadi perkara dekat Gaza tu memberi bukti kepada kita secara jelas. Ni cerita dalam hati, cerita dalam perbuatan. Sama ada orang tu Islam betul ataupun munafik. Sama ada Islam betul ataupun munafik. Walaupun apa pun alasan, bila berdepan dengan Allah Ta'ala tu, nak bagi alasan bukan senang. Depan orang senang, depan TV senang, depan pengikut senang. Kita tak boleh buat macam ni, kita kena begini, kita begini. Tapi bila berdepan dengan Allah Ta'ala, nak bagi alasan apa? Kan? Setiap orang hidup pasti akan mati. Setiap orang hidup akan balik jumpa dengan Allah. Tak kira dia Islam ataupun kafir, dia akan jumpa balik dengan Allah. Masa tu Allah tanya, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Apa dalil, apa bukti kamu kalau kamu benar? Allah tanya, kalau kau betul kau beriman dengan Allah Ta'ala, kau beriman dengan Nabi, engkau punya saudara Islam itu ialah orang beriman, kenapa kau tak nak tolong orang Islam? Jadi ketika itu nak jawab macam mana? Kan? Bahkan pada zaman Nabi SAW, orang yang mengucap itu sendiri, Nabi bela. Nabi bela. Walaupun dalam hati dia itu tidak diketahui betul ataupun tidak. Saya ulang balik. Zaman Nabi, orang mengucap, walaupun dalam hati itu betul tak betul, Nabi bela. Contoh macam mana? Ada satu peperangan zaman Nabi dulu. Sahabat Nabi ni, dia kejar musuh. Kejar. Bila nak pancung je, musuh tu mengucap dua kalimah syahadat. Mengucap. Tapi sahabat ni penggal juga. Dia kafir asalnya. Dia kejar, nak pancung je, mengucap dia. Mengucap, penggal. Sampai benda ni kepada Nabi. Nabi tanya. 3 kali Nabi tanya. Hadis Sahih Muslim. Nabi kata, kau bunuh orang mengucap dua kalimah syahadat. Sahabat ni kata, wahai Rasulullah, dia tu mengucap sebab tak nak kena bunuh. Dia asal kafir tu, tak nak kena bunuh. Lepas tu Nabi tanya soalan kedua, kau bunuh orang mengucap dua kalimah syahadat? Dia jawab soalan yang sama, jawapan yang sama. Nabi kali ketiga kata, engkau bunuh orang yang mengucap. Maka sahabat ni kata, dia tu mengucap kerana nak mengelak kena bunuh. Kali keempat Nabi kata, engkau belah tak dada dia tu? Kau nampak tak hati dia tu? Nabi kata apa? Engkau belah tak dada dia tu? Maksudnya apa? Engkau tahu ke isi dalam dada dia hasil ucapan la ilaha illallah dia yang zahir tu? Dia main-main ke betul-betul? Jadi kita kena ambil hukum yang zahir. Artinya apa? Hak yang macam itu pun Nabi bela. Apatah lagi memang orang yang betul-betul Islam. Ini kita nak ngaku saudara kita Islam tu pun masih takut lagi. Nak jawab soalannya bukan sekarang, nanti mati. Dalam kubur tu nak jawab. Belum hari akhirat besok nak jawab. Setiap orang bakal jawab. Boleh faham tuan? Masuk isyak belum ni? Isyak masuk pukul berapa? 8? Oh 8.20. 1 minit lagi. 1 minit lagi tuan-tuan. Saya ni berhajat tuan-tuan, isyak je berhenti. 4 minit. Oh 3. Pelik pula. Jam saya ni tinggal 1 minit lagi. Tu 4 minit lagi betul? Oh sama. Mana satu yang betul Allah alam. Kan? Yang belakang tu mati terus. Biasa yang belakang tu jam ustaz, depan ni jam tuan-tuan. Tengok mati, memang pandai betul tuan-tuan. Tak bagi saya habis awal tuan. Saya hari ni tuan-tuan memang nak habis awal. Bukan habis awal apa. Tuan-tuan, lepas isyak tu ada satu lagi jemputan dekat Sarang Buaya. Itu. Jadi apa yang saya sebut pagi maghrib ni cukuplah sekadar tu. Kan? Itu pun banyak, bukan ingat tuan-tuan tu. Kan? Nak dah lah banyak, payah nak ingat. Belum faham lagi tu.
Nak mahamkan lagi payah. Belum praktikal lagi. Sebab tu petang tadi tuan-tuan, saya tengok ada satu sahabat yang balik daripada Palestin tu. Orang Indonesia, dia ditanya. Dia kata, boleh tak kita ambil seorang anak orang Gaza tu kita beli? Dia jawab senang aja. Dia kata, tak boleh. Tak boleh je kenapa? Sebab kita kat sini ditarbiah, belajar kan, belajar, lepas tu mujahadah. Tapi kat sana dia punya tarbiyah bukan belajar lagi dah terus praktikal. Dah terus praktikal. Kita ni belajar macam tuan-tuan belajarlah, baru faham fakta kan, amal belum lagi. Tapi kat sana dia bukan belajar lagi, dah memang terus kat medan, dah memang real punya. Bukan belajar lagi. Kat sana menguji keimanan. Tengok satu klip video tuan-tuan. Bapaknya Brigade Al-Qassam duduk dekat medan, anaknya kat rumah baca Quran, tasmik pakai handset, bom jatuh. Bom jatuh, boleh baca Quran. Bom jatuh, boleh baca Quran. Kita air tak ada, masjid tak pergi. Kan? Tu bom jatuh, boleh lagi baca Quran. Bapa dengan anak. Tu jauh bezalah dengan kita. Jadi tuan-tuan, cukuplah kadar tu malam ni. Moga-moga kita dapat kepahaman insya-Allah. Sekadar itu, insya-Allah kita jumpa tuan-tuan tahun depan. Kita jumpa tahun depan lah. Sebab ni dah hujung tahun depan kita jumpa. Cuma tuan-tuan, sedikit ujung tu, mohon kepada tuan-tuan doakanlah saya, insya-Allah 20 hari bulan bakal berangkat ke Mekah. 20 hari bulan ni. Tuan-tuan doalah. Moga-moga Allah Ta'ala berikan keizinan, sihat tubuh badan, mudah segala urusan, makbul ibadat, pergi dan balik insya-Allah. Jadi sekadar itu aku qauli hadza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan shadiqa wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.